Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi Muhammad itu pesuruh Allah. Ungkapan rindu buatmu Rasul penghulu ummah. Engkau junjungan contoh ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal afiyata lil muttaqin wal udwana 'alal zalimin. Allahumma ja'alna min ahlil jannah wa la taj'alna min ahlin nar. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan penghuni syurga-Mu, dan janganlah ya Allah Engkau golongkan kami di kalangan ahli neraka-Mu. Allahumma ahyina bihayatil ulama, bihayatis salihin, bihayatil mujahidin. Ya Allah, hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orang-orang yang saleh, sebagaimana kehidupan orang-orang alim, sebagaimana kehidupan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wa amitna bimauti syuhada. Ya Allah, matikanlah kami dengan kematian sebagaimana para syuhada, dalam keadaan bersih, suci daripada dosa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma takhtim alaina bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih kepada cik adik pengerusi majlis, seterusnya kepada pihak Masjid Sungai Tenggi. Masjid Sungai Tenggi, Selangor lah kan? Selangor. Dekat ke dengan Kuala Kubu ni? Dekat? Oh, jauh lagi. Kuala Kubu atas lagi. Oh ya. Saya duk ingat tempat ni dekat dengan Kuala Kubu. Oh, jauh lagi. Alhamdulillah, tadi saya bertolak daripada Seremban dalam 7.30, 8.30, 9.30, lebih kurang 2 jam macam tu lah. 2 jam lebih lah. Jadi memang bertolak daripada Seremban Negeri Sembilan. Alhamdulillah, perjalanan lancar pagi-pagi kan. Bila masuk je dalam kawasan ni, macam masuk kawasan apa ya? Bayangan syurga. Amin ya rabbal alamin. Tiba-tiba tu kan, hutan menghijau, lepas tu sejuk, redup. Kebetulan macam bekas hujan ke malam tadi. Ya. Lepas tu kita boleh tengok, saya terkejut tengok masjid besarnya. Kan, sebab kita bayang masjid kawasan kampung. Tengok-tengok, ya Allah, besarnya masjid. Pergi tandas dia pun terkejut, cantiknya tandas. Ada bunga-bunga semua tu kan. Tandas rumah kita ada bunga tak? Ada juga. Memang orang sini suka bunga-bunga, suka pokok-pokok. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi masjid ni mungkin masjid baru ya. Wallahu alam. Tu ada kipas gegasi lah semua keliling. Masya Allah.
kita boleh lihat pengurusan masjid ni pengurusan yang sangat bagus, sangat baik. Lepas tu katanya aktif sangat. Program-program muslimat, muslimin tengok. Saya seronok tengok budak-budak tu ramai berlari-lari tu kan. Sebab saya kan duduk taman, kita kan duduk kawasan bandar lah sikit. Kita susah nak tengok budak-budak macam seronok macam ni kan. Ini kawasan kampung lagi kan. Jadi diorang ni pun maksudnya masa macam kita kecil-kecil dululah. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi saya nak ucap terima kasihlah kepada Masjid Sungai Tenggi Selangor atas jemputan yang istimewa ni. Ni program bawah masjid lah, kerjasama maksud muslimat kerjasama dengan masjid dan sebagainya. Macam-macam buat je. Saya tengok ada sauna kat luar tu kan. Patutlah lawa-lawa orang sini ya. Tengok tu lawa-lawa belaka Memang sauna hari-hari ke? Lepas tu ada potong rambut. Potong rambut perempuan lah tu. Elok lah yang rambut gebang tu kan. Yang mengebang tu gila potong. Biar lawa sikit. Kita nak rambut panjang, kalau pandai jaga okey lah. Kalau mengebang tu pergi potong buat trim untuk bulan Ramadan. Kan. Jangan pendek benar. Terkejut suami. Ingat kan orang lelaki mana dalam rumah ni. Macam tu kan. Ada jaga anilah, ada bab apa ni carnival kan. Cek kesihatan. Ibu-ibu sekalian cek tak ni? Semua sihat ni? Oh, makan akar kayu ke orang kawasan ni? Kesihatan itu kewajipan. Lagi-lagi orang dah tak muda. Bukan orang tua ya, orang tak muda. Saya nampak orang tak berapa muda belaka ni, tapi nampak awet muda. Antara yang wajib kita orang perempuan cek kan, pap smear tu kan. Ada yang tak pernah cek. Tahu-tahu na'udzubillah kanser rahim stage 3. Tahu-tahu stage 2. Jangan cek bulan Ramadan, batal nanti. Saja bulan Ramadan nak pergi cek. Cek sekarang. Ada umur tertentu free kan klinik kesihatan. Bagi klinik swasta pun tak lama sangat. Wajib kita orang perempuan jaga. 3 tahun sekali ke 2 tahun sekali kena pergi cek tu. Malu tak malu itu lebih baik. Sebab pembunuh nombor 2 perempuan selepas kanser payudara, kanser rahim. Saya tak pasti ke dia pembunuh nombor 1. Macam tu lah. Sebab kita rasa macam tak ada apa-apa. Okey ni. Dia lagi berisiko bila umur meningkat warga emas. Saja Ustazah ni menakutkan dah pula. Sebab tengok ada cek kesihatan ni, Masya Allah. Jadi karnival muslimat Masjid Sungai Tenggi ni memang terbaik lah. Sebab memang dia fikirkan keperluan muslimat. Dia ada sauna, dia ada tempat comel-comel. Perempuan memang suka comel. Antara nak cantik dengan nak sehat, mana lebih lagi orang perempuan ambil berat? Sehat, betul. Alhamdulillah. Kalau ada orang jual produk, harga dia 1,000 contoh, tapi boleh muda 20 tahun. Boleh hilang kedut-kedut semua ni. Lepas tu kita tengok kawan kita dah ada buat. Bezanya 10 tahun beza ni. Jadi macam orang muda balik agak-agak nak tak buat juga. Oh, tak nak. Kita bersyukur dengan kecantikan yang Allah bagi. Sebenarnya pada umur sekian memang comel macam tu lah. Kan umur 50 comel dia umur 50. Umur 60 cara comel umur 60 kan. Ni macam saya tengok ibu-ibu ni kan, comel-comel je ni gaya comel veteran. Tapi kalau ada orang tua dia tak sedar. Bukan orang tua, ada sebut orang tua Ustazah, jangan. Kalau warga emas tapi dia tak bergaya sebagaimana gaya warga emas, kan kita rasa pelik. Tiba-tiba pakai seluar ketat. Ada tak? Orang kampung ni tak ada. Orang bandar ada tak kita nampak umur 50 lebih pakai seluar ketat? Ada, pakai seluar legging ketat, pakai baju pun ketat. Kita pun duduk kira berapa lapis. 1, 2, 3. 3 lapis. Contohlah kan. Nak katanya
bila orang warga emas tak bergaya sebagaimana warga emas, hilang tu cantik tu. Bukan kata orang muda boleh pakai macam tu, orang muda pun tak boleh. Nak sebutnya pakaian dalam Islam ni memang pakaian yang terbaik. Dia jaga kecantikan tu daripada kanak-kanak. Kan anak-anak perempuan kita tengok comel pakai tudung kan. Tak pakai tudung pun comel juga. Tapi dia pakai sopan, betul kan? Tak adalah singkat nampak peha ke apa ke. Lepas tu bila dia kanak-kanak, bila dia besar, remaja apa semua, pakaian Islam lah pakaian yang sedap mata memandang, kemudian sejuk mata memandang, kemudian hati pun rasa sejuk. Qurratu ayun. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah, apa tajuk kita? Kedatang je tak tahu tajuk ni. Tahu kuliah duha je kan? Kerana iman dirimu berharga. Tu tajuk yang saya dapat. Kerana iman dirimu berharga. Faham kan? Kerana iman dirimu berharga. Faham tak? Dah faham tu kira selesai lah tu ya. Semua anggap faham. Masya Allah. Allahu Akbar. Nikmat yang paling besar, nikmat yang tidak ada nilai, bahkan tidak ternilai dengan dunia dan isinya. Kalaulah seseorang itu dia memiliki semuanya, dia ada harta yang banyak, ada rumah besar bertingkat-tingkat, ada kereta berkilat-kilat, ada duit berikat-ikat, ada isteri sampai 4. Contohlah. Tapi kalau tak ada iman, hidup macam kiamat. Gitu kan. Dia ada semua, ada belaka. Apa yang dia nak dia boleh beli. Kemana dia nak pergi, ada jet peribadi lah contohnya. Boleh je. Tak ada apa yang dia tak boleh beli dalam dunia ni. Apa yang paling mahal dalam dunia ni rasa-rasanya? Ferrari, Lamborghini. Apa-apalah. Kalau orang yang bilioner, jutawan, bilion-bilion ni, dia boleh beli semua. Tapi sekiranya tidak ada iman, ia tidak memiliki apa-apa hakikatnya. Sebab apa? Sebab sebaik dia mati, dah hujung nyawa, maksud nyawa dah tak ada, dia boleh bawa tak semua tu? Tak boleh bawa walaupun 1 sen. Dia ada duit juta-juta, bilion-bilion. Bila dia mati, hidup berapa lama je boleh hidup? Boleh tak dia beli pil yang harga bilion yang boleh menghalang dia daripada mati? Tak boleh. Doktor pakar jantung pun tak boleh nak pastikan jantung dia tak berhenti. Doktor pakar bius pun tak boleh nak pastikan bila dia nak sakaratul maut, dia bagi bius paling tinggi supaya tak sakit. Subhanallah. Hajah ni batuk ni, bagi air kan? Hajah ada air tak? Ada bawa air. Masya Allah. Okey. Moga sehat dia. Kadang dia datang geli tekak tu kan? Okey. Kemudian nak sebutnya dia boleh beli semua. Tapi sebaik dia mati 1 sen pun dia tak boleh bawa. Tetapi ada orang hidup sederhana je macam kita lah. Rumah biasa-biasa, kereta biasa-biasa. Ada yang tak ada kereta kan, suami biasa-biasa, isteri biasa-biasa. Nak beli ni kira duit dulu ni, berkira-kira lah kan. Tapi nampak macam senang belaka orang kampung ni ya. Ni macam-macam berniaga ni kan. Semua ada ni berniaga ni. Krepek, kek, kuih. Ya macam semua ada produk belaka ni. Anggut tu. Masya Allah. Tapi sekiranya ada iman, dia memiliki melebihi dunia dan isinya. Allahu Akbar. Faham tak maksud saya? Bila dia ada iman, semua harta tadi, semua apa yang dia ada, sebab ada iman je dia boleh bawa dalam kubur. Macam mana tu? Bila orang yang ada iman, telefon tu memang tak boleh bawa dalam kubur. Sayang tak telefon? Ada telefon tak ni? Ada. Oi, mahir sekarang ni. Sayang tak telefon tu? Kalau tertinggal telefon, patah balik tak ambil?
Sayang tak suami? Kalau tertinggal patah balik tak? Sayang suami ditinggal-tinggalkan, telefon dibawa selalu dalam beg, betul tak? Allahu Akbar. Ni sekarang dah umur 50-60 ni kan, banyak tengok muka suami ke tengok muka telefon? Kata sayang suami ni, banyak pegang telefon ke banyak pegang suami ni? Suami dah tak pegang dah, start bangun tidur sampai tidur balik tak ada sentuh pun. Yolah tu suka acik ni. Acik ada suami lagi tak? Ada. Hari ni ada pegang dia tak? Ada. Ui, bagus. Salam. Oh, masa sarapan tu pegang-pegang. Ui, romantik. Kau suap. Makan sendiri. Dah tua kan, makan sendirilah. Tapi masa nak suruh makan tu, makanlah bang, macam tu lah. Makan, kau tepuk dia terbelahap, pum tepuk kan. Ada orang bila ditanya, betul lah ustazah, saya rasa daripada pagi sampai petang tak ada pegang lagi dia. Bangun tidur, bangunlah, bangun, macam tu kan, bangun. Lepas tu ni semayang, dah sama-sama tua, nak pegang apa lagi? Lepas tu mandi, makan, hidang. Yelah ustazah, dia kata sampai petang ni tak ada pegang. Telefon tu tak berhenti. Sebelum ngaji pegang, ngaji mujur, ngaji Quran berhenti sekejap. Lepas tu letak balik kan, pegang pula. Kan ni pula, tapi suami tak pegang lagi. Sudah kan. Pegang suami dapat pahala tak? Dapat. Bang, tengah makan kan tangan kanan, tangan kiri pegang, berpegangan tangan. Suka. Subhanallah, di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuapkan makanan ke mulut isteri. Dah lama ke tak suap ni? Jangan ngaku Kita kata alah, itu ikut orang putih tu, suap-suap pula gelilah. Bukan, itu ikut sunnah Nabi. Nabi pernah dia pergi ziarah ke sebuah rumah seorang sahabat wanita yang sakit. Sahabat wanita ni sakit. Kemudian saya baca dalam kitab wasiat Rasulullah. Kemudian bila Rasulullah jumpa suami, bila ziarah wanita yang sakit, Rasulullah tak pergi tengok direct lah, jumpa suami je lah. Macam kita pergi ziarah suami kawan kita, tak payah lagi tengok dekat suami tu kan, nak pergi urut-urut lah pula. Tak adalah, haram kan. Saya cakap tu sebab ada orang ngadu, ustazah suami saya masuk hospital, jiran sebelah datang, perempuan, dia datang dekat dengan katil suami saya ke hospital, tangan tu siap urut-urut. Sabarlah. Saya nampak suami saya tiba-tiba jadi sehat. Yang sakit saya, sakit hati tengok, terkejut. Suami mungkin terkejut juga tu, nampak tegak, duduk sehat. Maksudnya bila ziarah orang sakit lelaki, kita mungkin tak perlu pergi tengok pun, takut aurat dia terselak, betul kan? Dia masuk wayar itu ini, takut aurat dia terselak, aib dia buka. Jadi ni tak boleh buat. Kan mulut nganga kan, ambil gambar, berhenti jap. Ada orang share tengah nganga kan, tahulah. Lepas tu Nabi pun bercakap dengan suami je lah. Lalu Nabi berkata kepada sahabat lelaki tu, memberi makan kepada isterimu itu nafkah, itu kewajipan, tapi tetap diberi pahala. Namun apabila kamu menyuapkan makanan ke mulut isterimu, Nabi kata itu adalah sedekah. Sebab itu kita nampak biasa-biasa, suapan pertama je kita suap, boleh tak agak-agak? Takkanlah sampai sudah nak disuap, laparlah kita macam budak kecil pula, suap. Jadi suapan pertama tu suap, turun rahmat Allah dalam rumah tangga. Yang duduk bergaduh-gaduh rasa panas-panas tu jadi sejuk.
Buat selalu. Makan bersama. Ni makan bersama tak sekarang ni? Kan sama kan? Janganlah, bang makanlah, saya dah makan tadi, awak lambat benar, drama saya nak mula dah. Sebab drama dia nak mula, suami tu lambatkan, dia pun makan dulu. Suami pun duduk sorang-sorang depan meja makan tu, dia pun buat drama juga. Dia terbayang orang lain kat depan dia. Sebab isi dia duk ngadap orang lain. Bahaya. Sebab itu pada berjemaah ini ada barakah. Pernah ketika seorang sahabat jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa aku makan tapi tak kenyang?" Rasul tanya, "Kamu makan dengan siapa?" "Makan seorang-seorang." Soalannya Nabi kata, "Jangan kamu makan seorang, akan teman bersama kamu adalah syaitan ataupun jin." Tapi Nabi kata, "Makanlah berdua. Kalau tak kenyang lagi berdua, makan bertiga. Tak kenyang lagi, makan berempat." Soalannya Nabi nak cakap makan mesti bersama-sama, mesti berjemaah. Saya rasa orang dulu ambil berat pasal ni. Orang sekarang kadang-kadang tu makan masing-masing, ambil sendok nasi, ambil lauk dekat periuk, ambil sayur, lepas tu duduk depan TV makan. Saya minta maaf, kadang-kadang wan-wan pun sama. Sini panggil apa? Nenek. Wan juga. Ikutlah, atuk nenek pun sama. Dia jaga cucu. Cucu singgah rumah, makanlah. Nanti Wan makan kedian. Masing-masing dah buat masing-masing macam tu. Sedangkan antara sunnah Nabi, makan mesti bersama-sama, mesti jemaah. Kemudian saya nak cerita satu kisah kan. Saya dengar daripada Ustaz Abid Liu, dia kata ada satu ketika ada pasangan ni suka bergaduh. Asyik bergaduh, tapi dia bukan Islam. Bertengkar je, hari-hari bertengkar. Orang kalau hati ni dah jauh hati, semua benda jadi tak kena. Betul tak? Cakap lebih, banyak cakap lah, boleh diam tak? Tak cakap pun salah, kenapa diam? Tak ada apa ni, diam je ni. Nak marah ke? Tak cakap salah, cakap duduk jauh, salah duduk dekat, rimas. Dah sebab apa? Hati ni tak bersatu kan? Lepas tu satu kali ni, suami ni dia pergilah tengok orang Islam makan. Dia pergi ke satu tempat tengok orang Islam makan dalam talam. Ini sunnah Nabi kan? Lepas tu dia kata tengok, geli je tengok orang Islam makan. Sebab dalam satu talam macam-macam tangan ada. Ada yang berbulu, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih. Faham tak kan? Makan ramai-ramai tu. Lepas tu rasa geli bila surat ke mulut. Dia orang kan makan guna sudu. Surat ke mulut, jari yang sama letak balik. Lepas tu gini-gini bercampur-campur. Tapi dah berapa kali dia tengok, dia cuba makan sekali, dia rasa seronok. Seronok pula. Seronok tu kita tak boleh cakap selagi mana kita tak buat. Dah buat sekali, makan dalam satu bekas, satu talam. Seronok tu Allah yang bagi berkat ikut sunnah Nabi. Lepas tu balik dia kata, jomlah kita try buat. Bergaduh-bergaduh pun cuba makan dalam satu talam. Jangan talam besar sangat. Kalau makan dua orang, jangan beli yang kenduri besar tu kan. Tu jauh lah pula. Ada kan talam kecil-kecil kan, pinggan yang besar sikit ke. Lepas tu dia kata, seronok lah pula. Tanpa sedar, yang panas, yang duk bergaduh tu dah makin kurang bergaduh. Sampai suami isteri ni kata, kita baru ikut orang Islam makan. Kalau kita ikut apa yang orang Islam buat yang lain-lain, sudah tentu kita lagi bahagia. Lalu pasangan suami isteri ni masuk Islam. Disebabkan apa? Masuk Islam dia jatuh hati dengan salah satu amalan umat Islam, makan tu bersama-sama, berjemaah. Saya pernah baca satu kisah pula, seorang anak muda lelaki, remaja. Dia keluar Islam, masuk Kristian sebab makanan juga. Saya baca tu kisah benar. Sebab apa? Dia pergi ke rumah kawan dia Kristian, dia tengok makan sama-sama kat meja makan, masing-masing akan buat hajat, iaitu doa. Kan duduk biasa Kristian, bila dia kat meja makan, dia macam duduk bertafakur macam tu lah. Dia pun buat hajat, masing-masing kena buat hajat sebelum makan. Kita kan ada doa makan, Allah dah ajar nak minta apa waktu makan ni. Sebab kalau nak minta hajat setiap kali nak makan kan tak ada idea pula.
Jadi senang, itulah hajat kita. Kita nak bebas daripada api neraka Allah. Dan kita nak Allah berkati apa yang Allah rizki pada kita. Kemudian remaja ni kata seronok tengok orang bukan Islam, Kristian ni, bila dia mengamalkan makan sama-sama macam bahagia. Keluarga tu macam harmoni, berkasih sayang. Akhirnya dia murtad, dia masuk Kristian, dia ikut kawan dia tu. Saya nak kata benda ni kan kadang-kadang kita tak sedar nampak kecil. Makan berjemaah. Kalau kita ni ada iman, kita mesti yakin apa pun sunnah Nabi mesti ada rahmah, mesti ada barakah. Makan tu kalau tak ada barakah, dia bagi kenyang je, tapi kesan dia malas ibadah, ngantuk baca Quran, zikir sikit dah terlelap, tengok telefon segar balik. Sebab apa yang kita makan hilang barakah. Makan baca doa, guna tangan kanan, makan ambil dulu yang paling dekat, makan pula berjemaah. Subhanallah, barakah Allah turun. Penyakit-penyakit hati ke apa-apa masalah dalam rumah tangga, Allah selesaikan sikit demi sedikit tanpa kita sedar. Masya Allah. Okey, jadi kita nak balik kepada tajuk tadi tu. Kerana iman, diri kita ni berharga. Nak sebut yang paling mahal adalah iman ni dalam dada kita. Betul ke tidak? Kalaulah tak ada iman, Allah cabut iman, apa nilai kita pada Allah? Tak ada nilai apa-apa. Bila ada iman je, kita adalah sebaik-baik manusia. Masya Allah. Teringat satu hadis Nabi SAW. Okey, sebelum tu, iman ni apa iman? Semua ni orang beriman tak ni? Ya, beriman. Hajah, beriman tak ni? InsyaAllah. Apa bukti Hajah ni beriman? Apa bukti beriman? Dah keliru kan? Buktinya apa? Pertama, apa yang dilarang jangan buat. Betul lagi? Kita cakap kita orang beriman. Apa maksud iman? Kan ada satu, saya sebut yang pertama, nak tahu kita orang beriman ke tidak. Satu ketika malaikat Jibril datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril tanya, akhbirni anil Islam. Kemudian Nabi sebut apa? Tentang rukun Islam. Kemudian akhbirni anil iman. Nabi pun sebut rukun iman. Okey, kita percaya tak pada rukun iman tu? Beriman pada Allah, percaya Allah tu ada, sifat-sifat Allah. Kemudian beriman pada malaikat, percaya tak malaikat ni ada? Percaya tak ada malaikat maut? Percaya tak kita ni dalam senarai nama malaikat maut? Percaya. Percaya tak mati tu bila-bila masa? Percaya. Betul ke kita percaya mati bila-bila masa? Ya. Masa merajuk dengan suami tu ingat tak pasal mati? Ingat juga. Okey, berapa lama tu? Sebab memang salah dia, berapa lama kita tunggu tu nak selesai tu? 2 jam? Ada tak yang merajuk tak bertegur sampai 1 hari? Ada tak? Oh, ada yang kata tak ada. Kita kan kalau ingat pasal mati ni bila-bila masa, kita tak boleh pun nak lama-lama merajuk, nak marah tak boleh lama. 10 minit pun dah bimbang. Ikut matilah, tak sempat nak minta maaf. Betul tak? Contoh, suka saya tengok Ajah ni, makcik ni. Nama siapa encik? Makcik Siti. Ni kan macam jauh sikit ni kan. Suara saya dengar kuat tak? Dengar kuat ya. Cik Siti, umur berapa? 70. Ni AJK juga pakai baju macam ni. Oh, Muslimat punya ni. Cik Siti sayang tak suami? Sayang. Apa tak sayang? Betul kan? Cik Siti buat muka. Suami ada tak kat sini?
Kek rumah lah. Oh, ada kenduri. Okey. Contoh Cik Siti sihat? Alhamdulillah, tak ada sakit apa-apa. Adalah sakit lutut tu biasalah, barang lama kan. Okey. Umur dah 70 tapi nampak macam 40. Alhamdulillah. Okey, Cik Siti. Contohlah ni contoh aja, bukan betul-betul ya. Boleh tak nak tanya ni? Boleh. Cik Siti pergi cek kesihatan, pergi jumpa doktor saja nak ambil darah, cek semua, x-ray apa. Tiba-tiba doktor cakap, Cik Siti boleh hidup sebulan je lagi, ada penyakit ni. Agak-agak lah bila doktor dah tunjuk bukti apa semua tu, lagi sebulan je. Doktor kata tak ada masa panjang dah, sebulan je lagi. Agak-agak Cik Siti jadi apa masa tu? Apa yang berlaku pada Cik Siti? Ingat Allah je lah. Ingat Allah je. Suami ingat tak? Ya, kata ingatlah juga sebab dah ada dalam rumah tu kan. Betul lah tu kan, depan mata. Mungkin masa tu Cik Siti ni akan berubah jadi isteri yang terbaik lah. Sekarang pun terbaik dah. Lepas tu Cik Siti semayang tak berhenti, mungkin lah kan. Tahajud, baca Quran, sedekah. Betul tak Cik Siti? Alhamdulillah. Cik Siti kata sebab dah biasa amalkan, jadi kita terus je lah. Tapi bila kita ni, kalau doktor cakap lagi sebulan, lain. Betul tak? Orang ajak ngumpat tak nak dah. Jadi malam-malam boleh bangun, berjam-jam boleh solat malam. Kalau tak setengah jam dah lelap. Kalau tak masa tahiyat tu dah confused. Dah baca belum? Tertidur masa tahiyat. Kadang zikir tak dapat nak 1000 tu, ni dapat ribu-ribu. Sebab apa? Ketika itu ni nak cerita pasal iman ni. Iman kita kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Bila kita tengok ziarah orang mati, kita nampak depan mata, masa tu iman kita naik tinggi. Masa tu ingat mati sekejap. Ya Allah, sekarang kawan dah mati, dah meninggal dunia, badan dia tak boleh bergerak, esok saya pun macam ni. Ya Allah, tak lama dah ni, dia lagi muda daripada saya. Masa tu kalau kita nampak mayat depan kita, kita insaf sekejap, betul tak? Masa tu masuk dalam kereta diam. Suami kata, kenapa bang? Saya minta maaf banyak-banyaklah dengan awak ya. Saya banyak buat salah, saya takutlah mati ni dekat sangat ni. Ya, kita jadi macam tingat, insaf sekejap. Lepas tu suami pun senyap juga, bawa kereta sampailah kat supermarket. Turunlah, belilah apa-apa baju raya. Masa tu ingat lagi tak pasal mati. Tadi tu sedih, senyap, duduk muhasabah diri. Banyaklah dosa kita kan bang. Hutang pun tak bayar lagi, kita kena bayar cepat-cepat ni bang. Kita ni ada ni tak selesai lagi dengan orang tu ni, kita kira selesailah, cepat-cepatlah hubungkan balik silaturahim. Kita ni gini-gini duit tu kan bang, kita wakaf lah. Masa insaf mati ni rasa dekat. Tiba suami berhenti depan supermarket tu, nampak pula tawaran Aidilfitri contohlah kan. Bang, nantilah pasal hutang tu kita tangguh dulu pun tak apa. Lupa pasal nak mati tu tadi. Bang, pasal wakaf tu tadi kan main lagi. Nak katanya mati ni dia berkaitan dengan iman. Bila kita ni dengar ceramah pasal mati, dengar pasal alam kubur, dengar pasal kiamat, dalam ngaji ilmu, hati kita jadi lembut. Tiba-tiba masalah jadi kecil. Tiba-tiba duk bergaduh masalah dengan anak ke dengan suami jadi kecil bila ingat mati. Kita kata, ya Allah, aku akan tinggalkan semua ni. Nak bawa ke mana sangat rasa marah tu? Nak bawa sampai bila? Rasa merajuk tu, kecil hati dengan anak, kecil hati dengan adik-beradik, kecil hati dengan jiran apa semua tu, tak boleh dibawa ke mati pun. Tapi kalau kita memaafkan, benda tu boleh bawa ke mati.
Orang yang memaafkan orang lain dalam diam, dia juga akan dimaafkan oleh Allah dalam diam. Sebab kita tak tahu dosa apa yang kita buat. Kadang kita lupa, kadang kita tak perasan. Tapi Allah tengok kita ni suka maafkan orang lain, walaupun orang tu tak datang minta maaf, Allah akan ampunkan dosa kita walaupun kita tak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Nak sebutnya, kita ni kalau kita yakin pasal mati, cakap pasal mati apa semua, dalam majlis ni je iman kita tengah naik ni. Masa dalam masjid, dalam kuliah, cakap pasal mati terasa, cakap pasal syurga terasa, cakap pasal neraka terasa. Tapi kalau kita jumpa dekat shopping komplek, masa tu tengah pilih handbag, suami bagi 500, belilah apa-apa handbag, nak beli apa, baju handbag. Saya pun datang, makcik ingatlah pasal mati. Agak-agak terasa tak? Tak adalah terasa sangat. Nantilah dulu Ustazah beli handbag dulu. Suasana tu, faham tak? Tapi bila bercakap dalam majlis ilmu, ini Nabi sebut al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ni bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu bitta'ah. Iman ini akan bertambah bila kita buat ketaatan, bila kita buat ibadah, bila kita buat amal soleh. Duduk majlis ilmu, nampak je duduk saja-saja macam ni, tapi dicatat pahala ibadah tanpa henti. Setiap saat berdetik, pahala. Orang yang berdiam di rumah Allah, di kan masjid, di rumah Allah. Yang kedua, duduk di majlis ilmu pula, didoakan oleh para malaikat tanpa henti. Ni, kita sendiri tak berdoa saat ni duk dengarkan, tapi malaikat duduk doakan kita. Doa apa? Allahumma filahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, rahmatilah dia, watub alaihi, terimalah taubat dia. Allahu Akbar. Waktu kita duduk ni, kita rasa penat, kan kanan, kan kiri. Kemudian kita mula tengok jam. Betul tak jam? Tu saya nampak tu mata dia tengok ke jam tu. Jadi tengok ke saya ya. Saya kata, cik ni tengok apa? Betul lah ada jam kat situ. Okey, kita duk tengok ke jam, rasa lama tak jam tu? Ya ke sekejap? Lambatnya nak pukul 11.30. Kita ni start pukul berapa tadi? Start pukul 10 sampai pukul 11. Nak berhenti pukul berapa ni? 11.30. Ya, betul. Dalam 11.30, 11.20 macam tu lah. Kalau lagi tengok jam tu lagi rasa lambat. Dan sebab apa? Bila duduk majlis ilmu, waktu dia berkat, masa jadi rasa lambat. Samalah kalau kita solat, bila kita semayang, awal waktu kita akan rasa masa lepas tu jadi lama. Betul tak? Semayang awal waktu, kita tengok jam, baru pukul 2. Lama buat-buat kerja, baru 2.30. Rasa lama lah pula. Tapi cuba semayang lambat, buat-buat kerja, tak semayang lagi. Dah pukul 2. Sambung lagi kerja, dah 2.30. Cepatnya masa, tanda-tanda kiamat. Tengok-tengok pukul 3, tak semayang lagi. Bila kita menangguhkan panggilan Allah, masa tu jadi tak berkat. Bila tak berkat, rasa cepat. Contoh masa tak berkat lagi, kita duduk di satu tempat yang kurang berkat, iaitu apa? Supermarket, pasar-pasar, bazar-bazar. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasar. Bukan pasar pagi tu saja, tempat berkumpul orang ramai, tempat jual beli bercampur macam-macam, bergaul bebas, ada campur lelaki perempuan, ada macam-macam pandangan mata yang tak sedap tengok, ada orang tak tutup aurat. Betul tak? Nabi kata, jadilah kamu orang yang paling akhir masuk dan yang paling awal keluar daripada pasar. Maksudnya, masuk jangan lama, sekejap je. Sebab di situ berhimpunnya para syaitan, para jin. Kalau orang muda masuk, mata tu boleh buat maksiat, keling-keling, tengok-tengok, tengok atas bawah apa semua, telinga boleh buat maksiat.
Dekat pasar jumpa jiran-jiran, bercakap mula tanya khabar, lala motor mengumpat pula. Macam-macam. Sebab itu target kadang-kadang tu kita kalau takut, kita nak beli 2 je sampai 10. Kan? 2 je nak beli bang, 2 je, jom teman. Bila jalan tu kan, ni pun nak juga, ni pun nak juga. Dah bila bayar jadi 20, 2 jadi 20. Kalau orang lelaki pergi pasar, bang beli 10 ni, dia bawa balik 8. Dia bawa balik kurang. Kenapa bang? Tak ada ni, kat pasar tu tak ada. Tak singgah ke kedai tu? Tak ada, dia nak singgah sebab kata pergi pasar. Sebab itu saya memang dah lama tak pergi. Memang suami pergi beli. Tulis senarai memang betul yang tu dia cari. Ada tak macam kita mata tengok kiri kanan kadang tu keluar daripada pasar, masuk kereta, boleh jadi ngumpat, bang tadi jumpa Siti Mah tu, sekarang ni dia pakai seksi lah. Dah cakap pasal orang pula. Tadi tu nampak dia orang tu macam bergaduh lah lelaki bini. Orang perempuan dia tengok nampak semua. Pergi rumah orang pun sama. Sebab itu banyak benda boleh berlaku bila kita berada di kawasan ramai orang macam tu. Jadi bila duduk supermarket 2 jam tak rasa sangat, betul tak? 1 jam tak rasa sangat. Duduk majlis ilmu terasa. Sekarang ni kan rasa dah lengor-lengor, rasa dah ada rasa macam ngantuk kan. Sebab kita sedang berlawan dengan nafsu. Kalau ikut nafsu, nak bangun balik tidur, betul tak? Kalau ikut rasa ni, nak golek-golek, nak baring-baring ni. Tapi kita lawan sampai badan kita penat. Sebab bila buat ibadah, badan memang penat. Kita berlawan dengan syaitan, berlawan dengan nafsu. Tapi tertidur pun kita dalam majlis ilmu tetap dapat pahala. Dan orang yang berada di sini ni boleh duduk sampai habis ni, insya-Allah sampai habis ya. Sebab ada iman. Itu saya nak sebut tadi, tanya apa tanda kita ada iman? Apa tanda kita ada iman? Hadis Nabi SAW, laisal imanu bitamanni walakin ma wuqira fi qalbi wa saddaqahu amaluhu. Tiadalah iman itu omongan kosong, cakap saja. Tapi apa yang diyakini dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Contohlah kita kata ini taman syurga Allah. Percaya tak ni taman syurga Allah? Percaya kan? Orang yang percaya sahaja, dia sanggup susah payah datang. Bangun pagi dah masak siap sebab nak tinggal suami dia. Bang saya nak pergi dengan kuliah, ada program wanita. Balik-balik bang saya tak larat lah, penat tadi ustazah kuliah lama sangat. Kita beli je lah pun boleh juga. Sebab apa? Iman ini dia percaya, kemudian wasadaqahu amaluhu, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Ada orang dia tahu, dia percaya tapi dia tak pergi kuliah, dia tak pergi majlis ilmu. Maksudnya percaya dia pada mulut sahaja. Bila percaya pada perbuatan, itu menunjukkan tanda iman, bukti keimanan. Ada hari ni kita tanya, yakin tak, percaya tak solat tu wajib? Ya, tapi dia tak solat. Sebenarnya dia percaya ke tidak? Sebenarnya dia ada masalah dengan akidah, ada masalah dengan kepercayaan dia. Sebab kalau percaya, dia mesti solat. Kita jumpa pula orang dedah aurat. Percaya tak dedah aurat ni berdosa? Dia kata percaya. Percaya tak ada azab neraka? Percaya. Adanya syurga? Percaya. Habis tu kenapa tak tutup aurat? Nantilah dulu. Yang sebut nantilah dulu ni belum dapat hidayah, dia sebenarnya tak betul-betul yakin dan percaya bahawasanya tutup aurat itu wajib. Lepas tu ada azab neraka, ada azab kubur, adanya syurga. Sebab orang yang percaya mesti diiringi dengan perbuatan. Betul tak? Jadi alhamdulillah pada zahir ni kan saya tengok ni, ibu-ibu sekalian, ada tanda-tanda ciri-ciri keimanan. Bukan kita nak mengaku nak perasan dan orang beriman, saya orang beriman, tak. Ciri-ciri keimanan tu kita boleh tengok dari sudut zahir.
kita nampak ada orang lelaki berjalan menuju ke masjid. Sebab apa dia suka pergi masjid? Sebab dia beriman ganjaran besar solat di masjid berjemaah. Akhirnya dia pun bergerak menuju ke masjid. Ramai tak orang tak pergi masjid? Ramai. Kalau kita tanya dia, dia percaya pahala berganda datang masjid. Bukan dia tak percaya, tapi tak kuat untuk dia datang, menunjukkan percaya tu belum kuat. Iman dia tidak kuat, kepercayaan dia tidak kuat. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya nak share satu kisah, contoh yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar tak kisah Zinirah? Pernah dengar tak nama Zinirah? Minum air sikit ya. Bismillah. Zinirah ni adalah salah seorang daripada hamba kepada Saidina Umar. Ini masa ketika Saidina Umar belum masuk Islam. Satu hari ada seorang yang bagi tahu kepada Saidina Umar bahawasanya hamba Saidina Umar ni, pembantu Saidina Umar yang bernama Zinirah ni dah masuk Islam. Bila Saidina Umar tahu, Saidina Umar pun pergi jumpa Zinirah dan paksa dia keluar daripada Islam. Hari-hari Zinirah diseksa, dipukul, disepak terajang, tak diberi makan. Saidina Umar paksa dia keluar daripada Islam, menafikan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman semula kepada apa? Lata dan Uzza. Sembah balik berhala. Tapi Zinirah tetap dengan iman dia. Nak ceritanya, kehebatan iman ni, bila dia dah kuat, datang apa-apa ujian takkan diretap. Seksa badan, dikatakan Zinirah ni diberi pelbagai bentuk seksaan di selirak tubuh dia tu, seolahnya macam-macam bekas kesan kena seksa. Kita kalau kena cubit sikit dengan suami dah sedih sangat lah tu kan. Dah kena tampar apa tak lagi. Boleh gugur iman tu. Suara tu boleh bertukar tu. Muka dah jadi rasaksa tu. Dah lupa dah tu ujian Allah tu. Kalau suami tengok orang lain pun kita dah siku kuat. Apa tengok orang lain ni? Tak tahulah iman kita ni kan tak sekuat sangat. Nak katanya Zinirah ni sampai tahap yang paling dahsyat. Saidina Umar buat apa? Ambil dua besi, cocok mata dia sampai buta. Bayangkan. Boleh cari kisah ni, riwayat yang sahih. Ada satu lagu nama Zinirah, sampai dibuat nasyid, sempena seorang wanita yang sangat kuat keimanannya. Bila kedua mata dia dah pun buta, lalu Umar pun melepaskan dia. Masa ni Saidina Umar tak masuk Islam lagi, dah seksa teruk. Dia tetap tak keluar daripada Islam. Iman dia tak tercabut. Kemudian masa tu orang ejek dia. Orang semua kata, ni sebab kamu buta, ni sebab Lata dan Uzza. Berhala itulah Tuhan yang paling besar tu, Tuhan mereka. Lata dan Uzza lah yang telah menjatuhkan hukuman bagi kamu sampai dua mata kamu buta. Tapi Zinirah ni nak bagi tahu, sedikit pun dia tak tergugat dengan nista, caci maki semua orang duduk kata ni. Tengok kamu dah cacat, ni sebab kamu mengingkari Lata dan Uzza. Tapi apa yang Zinirah duduk doa kepada Allah, nak kata iman dia sangat hebat. Zinirah semua doa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang yang telah melakukan diriku begini. Bukannya doa, ya Allah, tunjukkanlah, berilah balasan kepada Umar ke tak. Zinirah tak doa yang buruk. Zinirah cuma doa, ya Allah, berikanlah hidayah, petunjuk kepada orang yang telah melakukan demikian ni kepada diriku. Itu je doa Zinirah. Akhirnya kita tahu Saidina Umar masuk Islam, jadi sahabat kesayangan Rasulullah, jadi best friend kepada Nabi. Betul tak? Masya Allah. Kemudian pendek cerita, akhirnya Allah menyembuhkan kedua mata Zinirah dan penglihatannya lebih baik daripada sebelum itu. Masya Allah.
Jadi ceritanya Zainira dipulihkan balik, hilang buta dia tu, celek balik dan penglihatannya lebih baik daripada sebelum tu. Allahu Akbar. Nak cerita ni pasal wanita-wanita yang hebat sepanjang zaman, yang yakin dengan keimanan kepada Allah, janji Allah ni memang banyak. Okey, cuba kita tengok pada diri kita pula, ibu-ibu sekalian. Kita tengok pada diri kita, iman ni kita nak tahu kuat ke, lemah ke dan sebagainya. Contohlah kan, Allah melalui hadis Qudsi, Allah berfirman pada 2/3 malam, iaitu di tengah malam, lepas pukul 12 malam sampai pukul 4, Allah berfirman bahawasanya, aku turun ke langit bumi untuk mencari hamba-hambaku, untuk cari di kalangan hambaku, mana yang meminta ampun, aku nak ampunkan. Mana yang meminta, aku nak makbulkan. Allah kata, Allah bagi tawaran tu dah lama dah pada kita. Kita yakin tak dengan tawaran tu? Tapi bukan semua di kalangan kita yang mampu bangun tengah malam, betul tak? Yang mampunya hujung malam, dekat dengan subuh, setengah jam, 20 minit, betul tak? Nak cakapnya pasal yakin ni bukan benda kecil. Yakin ni orang yang betul-betul yakin dengan janji Allah, itu yang mampu bangun tengah malam. Kita ni peringkat yakin tak berapa kuat sangat. Tapi cuba bayangkan, kalau kat sini mana supermarket yang paling besar? Yang paling dekat kat mana supermarket? Tanjung Malim? Jauh juga nak sampai 20 km. 45 minit. Itu yang paling besar supermarket. Supermarket nama apa? TM. TF. Okey, semua kenal ke supermarket tu? Okey. Supermarket TF dekat Tanjung Malim, 45 minit. Dia keluarkan iklan, dia ada sangkut-sangkut juga dekat kampung kita ni. Iklan dia tu ada jualan murah besar-besaran, 90%, semua barang 90% diskaun. Kalau barang 100 jadi RM10, barang 200 jadi RM20. Ni 90% diskaun ni. Tapi jualan tu dibuat hanya pada start pukul 12 sampai pukul 4 pagi. Pukul 12 sampai 4 pagi, tu je waktu dia. Pergi waktu tu 90%. Baju ke, mesin basuh ke, sofa ke, semua jadi 90%. Saya nak tanya, pergi tak? Oh iyalah tak pergi. Pergi. Saya rasa bukan orang sini je pergi. Kalau iklan tu orang Seremban tahu, orang Seremban pun datang. Orang daripada jauh datang. Hari tu barang dia mungkin habis licin. Pernah berlaku dekat mana hari tu saya tak ingat lah. Masa tu ada supermarket, dia nak buat clear, sampai penuh orang datang daripada tah mana-mana. Troli penuh masing-masing. Tak ingat masa tu dekat mana. Nak cakapnya, kita sebab nampak tawaran tu depan mata, walaupun 40 minit, suami tu tak tidur. Pukul 12, 11 je yang bangun. Nak pergi tak TF ni, malam ni je ni, 90%. Beli barang untuk setahun terus. Jadi sebab kalau barang tu bernilai RM1,000, jadi RM100 je. Oi jimat ni. Beras ke apa beli untuk setahun terus. Baju ke, pamper cucu ke, susu semua ni. Nak sebut ini tawaran manusia nampak depan mata. Jadi kita kuat nak bangun. Sebab itu kita kalah dengan apa janji manusia. Contoh hujung bulan Ramadan nanti, Allah janjikan apa? Siapa yang menghidupkan Ramadan 10 hari yang terakhir tu, itaqum minan nar. Allah kata nak bebas daripada api neraka. Soalnya nama kita ni akan terus dicatat sebagai bakal penghuni syurga. Tapi ramai mana orang kalah dengan tawaran jualan murah manusia. 2-3 jam dia duduk kat shopping ni,
Kan duduk sini. Kita sekarang umur sekarang memang dah tak heran, umur 50, 60. Tapi tengok orang muda, masa kita muda dulu heran juga, betul tak? Nak sebutnya Allah bagi tawaran, dan tawaran Allah adalah maha benar. Allah tidak pernah menipu. Allah maha menepati janji. Itu pun kita tak kuat nak bangun tengah malam. Tak kuat. Sebab apa? Iman ni apa? Yakin dan percaya kepada perkara gaib. Perkara gaib. Pahala tak nampak, betul tak? Malaikat kiri kanan duduk catat, tak nampak. Bayangkan kalau tengah mengumpat, tiba-tiba nampak malaikat kiri duduk catat dosa. Nak ngumpat lagi tak? Baru nak start, dah nampak dia duduk catat. Memang tak ngumpat. Kita rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat tu. Wujudnya tadi kita sebut malaikat maut. Yang kedua malaikat roket atir tu kan, catat kiri dan kanan tu. Kita kalau kita yakin yang tu je, kita rasa macam bila buat amal soleh, malaikat di belah kanan ni duk catat, kita tak akan rasa macam berat. Menyapu tak rasa nak marah, walaupun berapa kali. Tapi sebab tak nampak pahala dicatat, cukuplah 3 kali. Berapa kali nak menyapu ni, cik sepah je. Dah, mainan tu pergi sorok. Sebab penat. Tapi sebab kalaulah Allah bagi nampak pahala tu, kita tak akan rasa penat. Masak tak rasa penat, ngemas tak rasa penat, jemur kain tak rasa penat, walaupun berat. Sebab apa? Sebab iman yakin bahawasanya adanya catatan pahala. Sebab itu iman ini benda yang tak nampak. Sebab apa? Allah janjikan benda yang gaib. Saya nak tanya, ada tak setakat hari ni orang daripada kubur, keluar daripada kubur mari cerita dekat kita? Betul lah ada nikmat kubur. Betul lah ada azab kubur. Okey, kita percaya tak ada nikmat kubur, ada azab kubur? Percaya tak? Percaya kan? Antara nikmat kubur apabila kita baca surah Al-Mulk setiap malam, betul kan? Siapa yang baca surah Al-Mulk pada setiap malam, surah itu akan jadi peguam bela dia. Bila datang malaikat tanya, Ma Rabbuka, Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Malaikat tu akan jawab, bukan malaikat, surah Al-Mulk akan jawab, Allahu Rabbi. Kemudian apabila ditanya, Ma dinuka, apa agama kamu? Islam dini. Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Nabi Muhammad nabiyyi. Soalan yang terakhir, ma kitabuka, apakah kitab kamu? Al-Quran kitabi. Yang jawab tu siapa? Al-Quran. Yang jawab tu apa? Surah Al-Mulk. Sebab itu ada orang dia dengar, ya percaya. Betul lah Al-Mulk tu betul, itu hadis Nabi SAW. Tapi tak semua daripada kita kuat nak baca surah Al-Mulk setiap kali sebelum tidur. Ada yang penat-penat lelap, ada yang duduk atas kursi sambil tengok telefon, tiba-tiba lelap. Sebab apa? Waktu kita yakin, nak tahu iman ni, waktu kita yakin, kita akan baca. Tapi masa iman rendah, kita pun tak baca, penat je lah, ngantuk lah, baca 2-3 ayat dah lelap dah. Jadi kalau iman kita kuat, kita akan paksa baca. Sebab apa? Orang yang istiqamah saja, bukannya baca sekali-sekala, yang istiqamah baca setiap malam. Yang menghalang dia baca adalah sakit ataupun musafir contohnya. Itu walaupun dia sakit, dia dah tak larat nak baca, dia umpama seperti baca. Ini orang yang istiqamah. Kalau tak istiqamah, tak dicatat. Contohkan kita dah selalu baca Al-Mulk, tak tinggal. Adalah seminggu sakit, demam, tak larat nak baca. Walaupun tak baca, tetap didapat pahala dan dicatat kita umpama baca surah Al-Mulk. Itu hadis Nabi SAW. Barang siapa yang melazimi sesuatu amal soleh, lalu dia terhalang disebabkan sakit ataupun musafir,
maka ia tetap dicatat baginya pahala melakukan amal tersebut. Contoh, kita dah selalu solat duha, tapi sebab hari tu kita musafir naik kapal terbang, jadi tak buat solat duha pada pagi tu, maka tetap dicatat pahala solat duha. Contoh, kita dah selalu baca Yasin setiap pagi, baca Al-Kahfi setiap hari Jumaat, kita dah biasa zikir sekian-sekian lepas solat, tiba-tiba Allah uji stroke, sakit setahun stroke, akan dicatat pahala tu sepanjang setahun tu walaupun tak buat. Tapi dengan syarat amalan tu mesti istiqamah. Amalan itu telah biasa dibuat. Istiqamah ni maksud dia melazimi. Kalau dalam sebulan ada 30 hari, 20 hari buat, 10 hari tak buat, itu boleh kata istiqamah lah tu. Tapi kalau 15 hari buat, 15 hari tak buat, bukan istiqamah. Kalau 10 hari buat tu tak buat, lagilah tak istiqamah. Maksudnya nak tahu ustazah istiqamah ni buat setiap hari. Kadang ada hari kita tertinggal tapi tak lebih. Sebahagian besar 80% buat, 20% tak buat, itu istiqamah lah tu. Istiqamah dengan qiyamul lail. Sebulan 30 malam tu buat, ada 2 malam dia tertinggal, istiqamah lah tu. Walaupun dia sakit besok, tetap dicatat pahala tahajud, pahala qiyamul lail. Subhanallah. Siapa yang mampu buat? Orang yang beriman, yang percaya dengan hadis Nabi itu. Sebab itu dia nak cari. Sebab itu ibu-ibu sekalian, kita kena cari apakah amalan yang kita boleh istiqamah. Kita tengok orang tu tahajud, kita kata nak istiqamah tahajud. Orang tu selawat 500 kali, kita pun nak juga. Orang tu istighfar 1000 kali, nak juga. Orang tu sedekah hari-hari, nak juga. Lepas tu amal zikir tu akhirnya tak buat belaka. Kita ni Allah bagi kudrat, kemampuan berbeza. Ada orang mampu beramal istiqamah dengan istighfar. Ada orang mampu dengan selawat. Ada yang mampu jaga solat duha, tak pernah tinggal, tapi dia baca Quran kurang. Ada orang baca Quran, setiap kali lepas solat, dia tak tinggal 4 helai, 4 muka surat. Perasan tak makcik-makcik, ibu-ibu, kalau kita baca setiap kali lepas solat 2 helai, iaitu 4 muka surat, 2 helai je. Baca subuh 2 helai, zuhur 2 helai, asar 2 helai, maghrib 2 helai, isyak pula 2 helai. Sebulan khatam. Betul tak? Sebab sehari 10 helai menyamai 1 juzuk. 1 juzuk kan 20 muka surat. Jadi bagi 2 helai, 2 helai. Ada orang dia boleh istiqamah, lepas solat je 2 helai, 4 muka surat. Tapi mungkin dia sedekah kurang, mungkin dia qiyamul lail kurang, tapi amalan istiqamah dia ada. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang sedikit tapi istiqamah. Kita ni kalau boleh nak buat semua, tapi tak ada yang istiqamah. Jadi kita nak cakap apa? Kita kena cari satu amalan yang kita tak tinggal walaupun satu hari. Kalau kita rasa kuat dengan istighfar, istighfar jangan tinggal, letak berapa jumlah, 500 contohnya. Kalau siapa yang kuat dengan selawat, dia beramal dengan selawat. Siapa rasa istiqamah boleh dengan duha, jangan tinggal duha. Ada orang istiqamah sedekah. Ada seorang hamba Allah, anak dia cerita dekat saya, mak dia mati hari Jumaat, mati dalam keadaan bersedia. Siap malam tu mak dia boleh cakap. Esok lepas zuhur orang tu datang. Orang mana mak? Orang yang pakai baju jubah putih tu lah. Dia ada datang dah, tapi esok pukul 12 tu dia akan datang terakhir. Dia cerita dekat saya terkejut. Mak dia boleh macam tu. Siap mak dia kata, pesan dekat kawan-kawan, kamu jangan risau, pesan je kat kawan, semua bersedia lepas zuhur. Lepas tu dia siap pesan beli bunga macam tu lah. Bunga tu buat apa entah, dia pesan beberapa pesanan. Sampai bila soalannya mak dia kata ni, esok jumpalah ni, lepas zuhur jumpalah balik, atuk-atuk, nenek-nenek semua. Sampai anak-anak semua boleh berkumpul. Siap, dia kata, okey nanti panggil kawan-kawan kamu, pukul sekian-sekian berkumpul, bacakan Yasin untuk mak.
Dia buat, kawan-kawan panggil, Masya Allah. Saya kan ada lagi cerita mak dia yang pelik. Maksudnya mak dia berapa hari sebelum, dan esok tu hari Jumaat, mak dia masa bangun subuh, dah Zohor ke? Belum lagi. Lambat pula. Nanti Zohor tu datanglah dia tu. Tak ada sakit teruk-teruk sangat, bercakap pun elok je. Memang betul lepas Zohor, lepas selesai solat Zohor, lepas Zohor hari Jumaat, mak dia meninggal dunia. Saya kan, kalau kita jumpa dengar cerita orang ni, yang mana seolahnya dia bersiap sedia, dia tahu waktu dia nak meninggal, lepas tu dia boleh siap tinggalkan pesanan, mana nak bayar hutang, mana nak selesai tu, cakap kat orang ni apa semua. Orang ni ada tanda-tanda ciri-ciri husnul khatimah. Masya Allah. Lepas tu dia kata dia tengok dengan mata dia, mak dia boleh ucap kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sebab kajian hari ni hanya 20% je umat Islam boleh ucap kalimah syahadah bila saat akhir tu. Sebelum masa sakit boleh sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila tengah nazak tu tak boleh nak sebut la ilaha illallah. Dah nazak tu, dah tercekik tu, dah nyawa dekat halkum tu. Tapi dia kata dia boleh tengok mak dia boleh sebut kalimah syahadah, kemudian lepaskan nafas akhir. Saya tanya, apa amalan mak? Itu yang kita nak tahu. Betul tak? Sebab saya tengok Facebook mak dia, saya cek sebab apa dia kawan kan. Pasu mak dia ada Facebook juga. Maksud meninggal ni dalam tahun lepas. Saya tengok mak dia pakaian biasa-biasa je, tapi tutup aurat lah, bukan dabuh sangat. Lepas tu orang aktif, dia kata, Ustazah, mak saya ni, kalau dari segi amal soleh, saya rasa mak saya tak kuat sangat. Bukanlah macam makcik-makcik orang-orang lain meninggal umur 50 lebih macam tu lah. Dia bukanlah macam kuat ibadah ke, kuat zikir ke, kuat banyak baca Quran ke. Tapi yang saya tengok mak saya, dia sangat suka membantu orang yang susah. Sampai kadang saya cakap dekat mak rehatlah pula, hari-hari nak pergi cari orang susah. Mak dia kata pantang dengan orang sakit mesti nak pergi ziarah. Kita kadang dengar ada jiran yang sakit kan, tahu-tahu mati, meninggal, baru ziarah. Kita cakap, tangguh-tangguh, tak sangkalah pula tahu-tahu meninggal. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Allah bertanya, tidak adakah orang yang datang mau datang menziarahiku? Lalu manusia bertanya, ya Allah, kamu Tuhan kami, bagaimana kami nak menziarahimu? Apa jawapan Allah? Aku ada bersama hambaku yang sakit. Sekiranya kamu menziarahi saudara kamu yang sakit, umpama kamu menziarahiku. Sampai macam tu sekali. Betapa besarnya. Dia kata mak dia ni hari-hari kerja, dia cari orang susah, tak ada dalam kampung, cari kat luar. Saya pernah buat kerja ni, bukan saya kata saya bagus, tapi dah lama juga terhenti. Nak cari orang susah dia tak keluar, kita kena masuk. Saya pergilah ke rumah flat, contohnya kan, ada rumah flat lah. Saya tak kenal orang, saya cuma tanya, Assalamualaikum makcik, ya ada apa? Makcik tahu tak siapa-siapa ada orang susah kat sini? Makcik tu bercakap, ada Ustazah. Dia tak kenal saya. Tak, ini masa tak kenal. Ada. Rumah tingkat nombor tu, dia tu memang susah, anak 8 orang. Hari tu dia ketuk pintu rumah saya, nak pinjam RM10, anak lapar. Saya pun pergilah naik. Memang rumah tak ada apa-apa, tak ada makanan, anak 8 orang. Suami kerja jaga, dulu kerja elok, lepas tu aksiden jadi jaga, gaji 800-900, anak 8 orang. Dah jumpa seorang, saya tanya, Cik tahu tak, ada lagi tak orang susah? Ada. Biasa orang susah, dia tahu siapa orang susah. Dia pun cakap pula orang tu. Gi pula jumpa orang tu, tanya pula orang tu, tahu tak, ada tak lagi orang susah yang lain? Kalau nak tahu, tak putus, tak berhenti, kita akan jumpa. Kalau cari, mesti jumpa. Tak cari, tak jumpa. Orang susah, orang miskin, dia tak datang bagai macam ni. Dia tak datang, dia malu. Baju dia buruk,
muka dia pun tak berseri. Ni semua lawa-lawa muka orang senang belaka ni. Kita cakap tak adalah senang sangat. Ada selipar elok, ada handbag lawa-lawa, baju tudung semua lawa. Jangan cakap kita orang susah. Ada orang tu duduk beralas apa? Kalau masuk kampung-kampung lagi kan, lantai tak ada mozaik tanah. Rumah tampal-tampal dengan apa? Dengan diambil orang elam bena-bena buat halang daripada hujan. Bila cari jumpa, minta, ya Allah, aku nak cari orang yang susah. Subhanallah, siapa yang membantu orang yang susah, setiap kali dia bantu, Allah sediakan istana di syurga. Allahu Akbar. Masa nak habis raya. Oh, ada soalan. Tak perasan. Pukul berapa? Tengok pukul 11 suku. Okey, bagus soalan ni. Okey, bagus. Tapi saya nak buat penutup. Saya nak kata, dia cerita mak dia tu perangai mak dia. Suka cari orang yang susah, akhirnya bila dia dalam betul-betul susah, iaitu hujung waktu hidup dia kan, waktu saat kita kata sakit, yang paling sakit iaitu sakaratul maut, Allah bagi dia mudah. Sebab apa? Masa dia hidup, dia selalu memudahkan orang yang susah, dia selalu meringankan orang yang susah. Akhirnya saat dia meninggal, dia kata mak dia macam tak hadapi sakarat, yang sakit, yang dahaga, yang lapar. Tenang. Memang betul-betul mak dia senyum, macam mak dia tu senyum kepada malaikat yang datang dengan berjubah putih. Mak dia boleh cakap, dah datang dah, senyum. Lepas tu mak dia pun dalam keadaan berapa ketika ucap syahadah. Lepas tu mak dia pun diam. Dia pula mak macam tidur, macam tu je. Allahu Akbar. Rupanya besar sangat amalan istiqamah. Jadi cuba cari kita ni, ada satu amalan, 2 ke 3 ke, kita tak mampu nak buat semua, betul tak? Tapi cari yang mana kita boleh kuat. Jangan tinggal. Amalan itu yang akan bantu kita saat kita sangat susah. Doktor tak boleh tolong, suami tak boleh tolong, anak tak boleh tolong. Masa sakaratul maut, hanya Allah saja yang boleh tolong kita. Allahu Akbar. Okey, ni ada soalan ni. Ustazah tengah belajar mengaji dalam kumpulan, seorang baru datang, dia bersalam dengan semua orang yang tengah mengaji. Yang nak balik awal pun salam semua orang yang tengah mengaji. So mana yang lebih afdal? Ketika dalam majlis, sewaktu dalam majlis, contoh sekarang tengah mengajar ataupun tengah mengaji, yang paling afdal terus duduk. Tak perlu salam dengan semua orang. Nak balik awal, ada urusan nak ambil cucu balik sekolah pun, tak perlu salam semua orang. Sebab apa? Yang paling afdal adalah menghormati majlis zikir. Itu lagi afdal. Jangan ada gangguan majlis zikir. Majlis zikir ni disebut dalam hadis Nabi SAW, iza marartum bi riyadil jannah, bila kamu nampak taman syurga Allah, riyadil jannah, farta'u, kamu singgah. Lepas tu sahabat bertanya, fama riyadil jannah, apakah itu taman syurga ya Rasulullah? Rasul jawab, hilaku zikri, iaitu halaqah, bulatan masuk halaqah. Kalau tak bulat, baris pun jadilah. Maksudnya tempat berkumpulnya orang-orang yang sedang berzikir. Zikir ni ada 3 maksud. Zikir pada lidah yang kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir yang kedua iaitu zikir lidah dan juga pada hati. Kadang kita zikir lidah aja, betul tak? Subhanallah, subhanallah, tengah bawa kereta. Lepas tu ada orang berit mengejut, subhanallah. Macam tu kan. Mula astagfirullah, astagfirullah. Cucu pun buat sepak, astagfirullah. Macam tu. Kadang tu zikir tu sambil marah. Nak katanya ramai orang zikir pada lidah, okey, dapat pahala juga. Lagi besar bila hati pun berzikir. Masa ucap astagfirullah, mata menangis. Dan sebesar-besar zikir, naik yang ketiga, iaitu zikir bil jawarih, iaitu semua badan pun berzikir. Antaranya masa solat, kan kita sebut rukun qauli, hati rukun qalbi iaitu khusyuk. Kemudian pergerakan solat tu, berdiri, rukuk, sujud, itu zikrullah. Semua tu dinamakan zikir zahir dan batin, semua terlibat berzikir sekali. Walaupun nak marah, tak berhenti kat semayang. Mata je duduk terang-terang tengok cucu.
Ataupun tiba-tiba dia bagi apa ni, bagi takbir tu kuat sikit, Allahu Akbar. Padahal nak suruh cucu tu faham tu, nak marah kat dia tu, tak boleh tu ya. Jadi sekarang pun kita duduk dalam majlis zikir. Majlis zikir ni kita cakap tentang apa? Tentang akhirat. Kita kan sedang bercakap tentang akhirat. Akhirat ni tentang Allah. Jadi apa-apa perbuatan zikir, apa-apa perbuatan berkumpul majlis ilmu, ataupun duduk baca Quran, tu majlis zikir. Duduk tunggu ustazah tak datang-datang, ustazah jam tengah jalan, ustazah bagi tahu kepada urusia, maaf memang jam teruk, saya tak boleh nak keluar. Ustazah pun bagi tahu pada jemaah, penceramah kita tak dapat hadir hari ni, jadi marilah kita sama-sama baca Yasin je lah. Subhanallah, itu majlis zikir, majlis ilmu. Ataupun kita zikir 1000 kali istighfar, lepas tu kita balik pun sama. Ada orang berkumpul, dia buat majlis selawat je, lepas tu balik. Semua itu majlis zikir. Jadi bila majlis zikir, adab menghormati majlis zikir. Bila majlis sudah bermula, ini pun zaman Rasulullah pun sama adab dia. Bila majlis dah mula, kita tak boleh mengganggu suasana majlis tu. Sebab itu ni lengah ni kan, tapi duduk bertahan juga. Sebab apa? Demi menghormati majlis ilmu, majlis zikir, taman syurga Allah. Kita datang lambat, kalau nak salam pun dengan orang kiri kanan cukup. Kita duduk, salam orang kiri, salam kanan cukup. Tak salam pun tak apa. Nak balik awal, salam kiri kanan. Setengah orang tu, saya tengah ngajar ni, dia datang salam dengan saya, ustazah nak balik dulu. Ada. Maksudnya kita tengah ceramah, dia kata nak ambil cucu, dia pun balik. Lagilah tak boleh. Yang afdalnya, kita mungkinlah bagi tahu, terpaksa balik belakang kat tangan macam tu je, buat macam ni. Saya dah faham dah tu, dia perlu balik tu, ada hal tu. Jadi kita pun angkut sikit, dia pun balik. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya nak cerita kisah Imam Malik, betapa dia menghormati majlis ilmu. Masa tu dia tengah mengajar. Dia tengah mengajar, muka dia nampak merah, nampak macam menahan sakit. Habis dia mengajar, dia minta anak murid dia tengok apa yang ada di belakang badan dia. Bila tengok, terkejut anak murid, ada binatang berbisa, kalau jengking ke lipan ke tak tahulah, benda berbisa sedang mengetik. Kita panggil apa? Menyengat. Bahasa Terengganu ketik. Tiba-tiba mengetik pula, menyengat. Lalu anak murid tanya, darah dah mengalir, kenapa wahai syekh kamu tak henti? Kerana aku menghormati majlis ilmu. Kita ni tak nampak majlis ilmu ni. Kalau Allah buka ni pandangan mata hijab kita ni, kita akan nampak penuh para malaikat Allah. Duduk memuji-muji, duduk berzikir-zikir, duduk mohon ampun bagi pihak kita. Kalau kita tengok tu tak bergerak kita ni, betapa. Dan kita tak akan mampu nak bangun awal kalau tak ada benda yang penting. Sebab kita akan rasa sayang nak bangun daripada majlis ilmu ni. Sebab kalau bangun je, tak termasuk orang yang sedang didoakan. Kita nak minta ampun bagi dosa kita sejam tak larat, tak mampu. Tapi duduk majlis ilmu 1 jam, setiap saat berdetik tu malaikat duduk mohon ampun bagi kita, setiap orang, tak miss orang pun. Nama kita apa? Siti contohnya. Ya Allah, ampunilah Siti ni, rahmatilah dia, terimalah taubat je. Setiap masa sampai habis, sampai kita keluar daripada majlis ilmu. Tapi benda ni berkaitan dengan iman. Orang yang beriman, orang yang percaya, tu yang dia mampu tu. Ada yang datang majlis ilmu bertongkat, ada yang sakit lutut, diangkat. Saya kata, makcik, ya Allah, makcik tak larat macam ni datang juga ustazah, saya nak didoakan oleh malaikat. Maksudnya itu tahap iman dia dah kuat, percaya sungguh dia tu dengan janji Allah tu. Kalau kat rumah tak ada orang nak doakan saya pun tak larat nak doakan untuk diri sendiri. Datang majlis ilmu, duduk sejam menyandar, sejam setengah duduk menyandar, tak larat. Sama duduk kat rumah, tapi duduk kat sini malaikat doakan saya, mana lagi untung. Sebab apa? Anak dia cakap, ustazah saya penat dah bawa mak saya kena angkut dia sebab dia tak boleh nak jalan dah. Tapi dia ni nak datang juga. Saya harap saya mati di majlis ilmu lah ustazah. Subhanallah, Allahu Akbar.
Okey, soalan seterusnya. Saf yang betul ketika berjemaah. Saf yang betul ketika berjemaah. Okey, kalau sama perempuan dengan perempuan, kalau berimam boleh sama level, sama baris. Tapi kena tahu siapa imam lah. Cuma yang lebih baiknya tinggi sikit, 1 jengkal, nak nampak beza, supaya orang baru datang tahu dia semayang berjemaah. Kalau masa berdua je duduk belah kanan. Tapi kalau solat berjemaah dengan suami kat depan, kita ke kiri sikit. Maksud apa ni? Bila solat berjemaah di masjid kan, betul kan? Jadi kita tahulah kedudukannya, imam lelaki memang duduk depan, dia bukan duduk sebelah. Kemudian orang dewasa, kemudian kanak-kanak boleh tak satu baris dengan orang dewasa? Boleh. Kalau kanak-kanak tu mumayyiz, dah bersunat, boleh je tak putus saf. Nanti kan nak solat tarawih kan, atau bawa cucu ke, mak bapak bawa anak ke, biar dia kat belakang, dia berlari-lari je. Umur dia 7 tahun, dah mumayyiz belum? Dah 7 tahun start mumayyiz, maksud boleh beza baik buruk, dan pandai solat dah sempurna. Lepas tu tak pakai pamper, tak menanggung najis. Lepas tu 7 tahun ni dia dah mumayyiz, dia tak ada menanggung najis, dia dah bersunat. Orang budak bersunat tak ada tanggung najis, jadi dia boleh duduk saf sama orang dewasa. Tak putus saf. Tapi kita tak biasa kanak-kanak kita nak suruh duduk belakang kan. Jadi tak apa pun kanak-kanak duduk belakang, tak ada masalah. Kau dah jadi budaya macam tu. Cuma kita akan bimbang, tak ada. Budak-budak ni bila berkumpul sama-sama, dia agak-agak dia semayang tak? Yang semayang. Kita orang perempuan, kita duduk belakang, kita boleh nampak budak-budak tu main-main, tolak-tolak gitu kan. Tapi bila dia duduk di celah-celah orang dewasa, dia tak akan main-main, dia akan semayang elok. Barulah budak-budak tu tak berlari ni. Tapi orang kita tak boleh terima yang budak-budak duduk antara soft orang dewasa ni. Tapi kalau kita nampak ada yang buat, jangan kata tak sah putus soft ke, jangan. Dia tak putus soft, sebab solatnya sah. Siapa kata tak sah? Solat kanak-kanak sah. Cukup syarat mumayyiz, solat dia kok bacaan dia lagi baik daripada kita ni. Sebab tu kita ada tengok kanak-kanak jadi imam. Orang Arab kan, budak-budak jadi imam yang belakang orang dewasa. Sah tak? Sah. Kalau semayang dia cukup syarat apa semua. Okey. Ambil wuduk, pakai makeup, kemudian solat, boleh tak ustazah? Boleh. Tapi pastikan makeup tu suci. Ada logo halal tak makeup tu? Ustazah, tak ada logo halal, tapi memang yang saya kenal orang dia buat ni, memang buat, orang Islam buat homemade contohnya. Tak ada campuran benda-benda najis ke apa, memang dia kotor. Maka sah. Sekarang ni isu makeup ni boleh ke tak? Bila sebut makeup, makeup ni apa? Saya kalau faham orang sebut makeup, nambah-nambah warna-warna tu lah. Tambah kat pipi warna hijau, warna purple, warna merah. Tambah dekat mata warna-warna, lepas tu lebihkan pula ni. Dia asal sini je, jadi panjang pula kening dia. Lepas tu kening jadi tebal, mata dicelak. Lepas tu, itu makeup, betul tak? Kalau pakai bedak, tak makeup tu. Pakai krim, kan cahaya ni. Pakai foundation, tu bukan makeup lagi tu. Pakai foundation warna kulit dia, sebab nak nampak hilang sikit parut-parut tu, tak apa. Maksudnya nampak macam natural. Faham ya? Ni pakai gincu merah menyala ni, itu apa hukum dia tu? Boleh jatuh haram. Tapi pakai nipi-nipi tak nampak, macam lebih kurang sama macam ni, cuma tak nak nampak pucat, okey lagi lah. Ada tu yang sakit. Ustazah, saya sakit kemo, jadi semua gugur ni. Jadi bila orang tengok, orang tanya kenapa. Saya tak nak timbul fitnah. Boleh tak? Tak nak timbul orang ni aib ni, dia nak lukis sikit, boleh, sebab dah kadang terpaksa. Dah tak normal dah, gugur semua ni. Jadi dia cuma sapu sikit je. Kalau tak orang tengok kenapa. Saya malah nak terang saya kemo, saya kanser apa semua. Faham kan? Jadi kita kena faham tabarruj ni, maksud apa tabarruj?
Dia asal perkataan disebut dalam Al-Quran, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan kamu bertabarruj sebagaimana tabarruj orang jahiliyah. Dia asal perkataan buruj. Buruj ni nama bintang. Bintang yang cantik, bintang buruj. Banyak-banyak bintang, kalau ada buruj tu jadi menarik perhatian. Maksudnya di sini, siapa yang bertabaruj, berhias sampai orang tengok 2-3 kali lah, biar betul makcik ni, kan? Orang perempuan kalau pakai celak lawa, pakai maskara ni kan menarik perhatian lawa. Bila menarik perhatian itu dah kira tabarruj. Tapi bila sekali tengok macam tak nampak biasa, tu tak menarik perhatian boleh. Contohlah kan ni pakai tudung semua nampak normal, okey ni. Tiba dia pakai tudung tarbus tu kan pelik lah daripada orang lain. Walaupun tutup lah semua, tapi kita ni kan tengok dia 20 kali tengok. Lepas tu tengok ustazah, tengok lagi. Pelik, menarik perhatian. Itu kira tabarruj. Contoh kalau masyarakat tu dia pakai serba hitam lah ke, tiba-tiba ada yang pakai merah, menarik perhatian tak? Menarik. Kalau kita pergi negara Arab, ada orang Arab pakai baju kurung, pelik tak? Pelik lah. Sebab apa? Menarik perhatian. Dia orang pakaian dia orang tak pakai baju kurung. Walaupun baju kurung tu macam menutup aurat, tapi dia memakai pakaian yang menarik perhatian orang untuk memandang dia. Lelaki memandang dia dan sebagainya. Subhanallah. Tapi kalau pakai foundation, pakai krim muka, ambil wuduk tak tanggal, nak tahu tanggal ke tak, test lah. Lepas ambil wuduk, ambil kain semayang tu, cuba sapu, tengok ada lagi coklat tu, maksudnya wuduk tu tak sampai, tak sah semayang. Tapi soalan ni, dah ambil wuduk, siap-siap nak pergi kenduri, tampal elok-elok ni, tak nak nampak kedut, tak nak nampak ni, nak nampak cerah sikit, konon tak nak nampak apa panggil jeragat, kan? Kita pun sapu, dah kawan pun jual, kawan tu nampak lawa, kita nak lawa juga, tak ada masalah tu, kita pun sapu sikit kan, nak hilang sikit cela-cela di wajah. Dah siap ambil wuduk sebab nanti kenduri tu terus nak semayang zuhur, kat situ nak kenduri lain pula. Dalam kereta, sebelum masuk kereta duk bagi warning kat suami, jangan sentuh, saya ada wuduk. Masuk kereta ulang lagi, jangan sentuh, ada wuduk. Sampai kat meja makan tu duk nahan kentut tu kan, padahal rasa memulah dah perut nahan ni. Sebab pukul 12.1, pukul nanti salat zuhur ada lagi lepas tu. Orang perempuan selalu macam tu, bang jangan sentuh, saya ada wuduk. Sampai je dekat masjid semayang zuhur, lepas bagi salam, Assalamualaikum, dia pun angkat sikit, lepas. Apa hukum dia? Makruh. Menahan kentut tu makruh, bukanlah haram. Yang bagusnya sunat i'adah, ulang balik wuduk tu. Tapi kita dah sapu-sapu tu kan, dah nak sekaligus, payah. Kalau suami tersentuh tu kan main lagi marah. Awak ni payahlah saya, awak senang orang lelaki macam tu je. Saya nak buka tudung, nak buka stoken, nak buka stongang. Saya panggil stongang, stoken tangan. Ni nak kena sapu balik bedak apa semua. Orang kenduri, dia punya bebel-bebel tu, padahal memang dah kena ambil wuduk baru dah tu kan. Suami lupa nak romantik dalam kereta, pegang tangan. Sebab dia nampak pengantin baru tu kan, yang teringat masa kita kahwin dulu. Ya Allah, pegang pula tangan. Asal suami nak romantik, langsung kena marah. Kan dah cakap saya ada wuduk, nak berhenti semayang, ada kenduri satu lagi. Kecil hati orang tua tu. Dah lah kecut dekat luar, hati pun kecut juga. Okey, jadi itulah soalannya kan, tak ada dah soalan lain ni. Masya Allah, masa pun dah habis. Ya, dah 11.30. Saya ni kan nak kena cepat-cepat. Nak kata cepat tu sebab apa? 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 2 jam setengah perjalanan. Yang tadi tu 2 jam dari Seremban. Saya nak kena sampai Port Dickson 2.30. Ada ceramah, ada program dekat sana. Maksudnya saya Seremban nak ke Port Dickson lebih kurang 40 minit pula. Nampak tak tu? Jadi memang kena berhenti sekarang. Masya Allah. Jadi alhamdulillah jemaah para wanita sekalian, secara kesimpulannya,
Bila ada iman dalam hati kita, itu doa tu, Allahumma ahyini bil iman wa amitni bil iman wansyurni ma'al iman. Maksud dia apa? Ya Allah, hidupkanlah aku dengan iman, matikanlah aku dalam beriman, dan bangkitkan kembali dengan iman. Iman ni kalau ada, dapat seluruhnya. Kenapa? Syurga Allah itu lebih besar daripada dunia dan isinya. Kalau ada iman, semua boleh ditempuh. Suami tak menghargai pun okey, sebab ada iman. Sebab kita nampak bila suami tak hargai kita, kita nampak syurga Allah, kita nampak pahala. Anak buat kecil hati dengan kita, dia lebihkan isteri dia, tak balik kampung. Dia bawa anak isteri dia pergi berjalan, dia tak bawa kita berjalan. Ibu ada iman, tak apa ya Allah, sabar, sabar itu pahala, pahala itu syurga. Nampak tak? Iman ini menyelesaikan semua masalah. Tapi tak ada iman, benda tak masalah jadi masalah. Mudah-mudahan kita di kalangan orang yang dikatakan beriman pada lidah, pada hati dan juga pada perbuatan. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih semua haja-haja ibu-ibu sekalian. Kita tangguhkan majlis, bukan, itu pengerusi majlis kena tangguhkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sangat gembira jumpa ibu-ibu sekalian. Saya sayang jemaah semua kerana Allah. Mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita semua di syurganya. Tak apa ajar, boleh bangun. Okey, insya-Allah untuk merengkaskan masa, maksudnya untuk merengkaskan masa yang ada, sebab saya bekerja nak bertolak. Sebab kadang-kadang kita nak salam kan, jadi kita cuba salam tangan saja, boleh? Sambil tu kita berselawat. Insya-Allah. Jadi itu lebih cepat dan lebih meringankan orang yang tak kuat. Kalau kita duduk salam kiri kanan, nanti nak tunggu giliran tu lama. Yang kedua penat ni, kiri kanan sakit urat nanti. Macam tu. Subhanallah. InsyaAllah sama-sama. Sunnahmu penyuluh jalan kegelapan, agar kami tidak hilang pedoman. Takkan dapat dicari ganti, walau patah tumbuh hilang berganti. Insan sepertimu ya Nabi, penghulu anbiya, Kekasih ilahi. Terima kasih kami ucapkan padamu penghulu. Jasa-jasamu takkan dilupa, tersema di kalbu. Semoga kita dipertemukan di syurga idaman, mendapat berkat serta syafaat darimu Muhammad. Muhammad ya Muhammad, pemimpin Bagi mukmin penyelamat segenap umat. dunia